kita dah 2 hari membahaskan tentang niat untuk ilmu. Pentingnya niat, kerana rosaknya niat dia akan merosakkan segala perkara yang kita lakukan selepas kita melakukan niat dan kita mula belajar. Jadi hari ini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia nak pecahkan sedang molek yang duk tanya tentang apa ni, kenapa ustaz-ustaz pun bertelagah ameh kita mengajilah pada pagi ni. Ini pandangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang 3 tujuan orang tuntut ilmu agama. Ada 3 golongan. Apabila tuntut ilmu agama akan wujud 3 golongan ni. Ada yang niatnya begini, golongan ni dikategorikan berdasarkan niat mereka. Ada yang niatnya begini, ada yang niat begini, ada niat begini. Kita tengok pecahan yang dilakukan oleh Imam Ghazali, dan insya-Allah kita cuba selesaikan 3 tujuan pagi-pagi ni. Kalau tak sempat, insya-Allah kita akan sambung tujuan pada pagi esok. Panjang. Sebab dia menentukan innamal a'malu binniyat. Dia menentukan sesungguhnya setiap pekerjaan itu adalah dengan niat dia. Jadi niat tu menentukan dia menuntut ilmu, niat tu menentukan apa tindakan dia selepasnya. Jadi niat ni perkara penting. Dia akan menentukan seorang itu binasa ataupun tidak di hari akhirat, di dunia sekalipun. Baik, 3 tujuan bagi penuntut ilmu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi darain amin. Wahai penuntut ilmu, talibul ilmi, penuntut ilmu. Ketahuilah bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu ada 3 tujuan. Artinya, bila orang ni pergi tuntut ilmu agama, ini khususnya kepada ilmu agama. Bila seseorang pergi tuntut ilmu agama, maka mereka ni akan dikategorikan mengikut 3 kategori. Kategori ini berdasarkan kepada bagaimana jenis niat mereka. Baik. Tujuan pertama, ini kategori golongan pertama. Orang yang menuntut ilmu untuk menjadikannya bekalan di akhirat. Ada orang ngaji ilmu agama. Kenapa ngaji ilmu agama? Sebab dia tahu tidak ada ilmu yang boleh menyelamatkan dia kecuali ilmu agama di akhirat. Jadi dia tuntut ilmu niatnya kerana untuk bekalan akhirat. Dan tiada mengkehendaki sesuatu kecuali kerana Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Dan pada niat itu tidak ada niat lain. Ada setengah orang dia belanja ilmu agama betul untuk akhirat, tapi sebahagiannya untuk dunia ada. Kerana ilmunya tu mahal harganya, terpaksa dibayar. Kalau orang pergi universiti contohnya dibayar, maka ada niat dalam hati dia ketika dia mengaji ilmu tersebut nak menjadikan sebahagiannya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Jadi yang ni tak termasuk dalam golongan orang yang tuntut ilmu genuine, dia punya niat kerana Allah. Apa maksud genuine ni? Genuine ni asli niatnya kerana Allah. Bila lihat dalam hati, tidak ada orang boleh lihat ni. Yang boleh lihat kita lah. Sebab tu kita tak boleh nak ukur apa yang ada dalam hati orang. Apabila dilihat dalam hati dia, aku tuntut ilmu ni betul-betul kerana Allah. Aku tuntut ilmu ni betul-betul mengkehendaki sesuatu, betul-betul tidak mengkehendaki sesuatu kecuali Allah dan negeri akhirat. Ini golongan yang pertama yang tuntut ilmu. Mereka yang mengaji ilmu agama kerana niat ni. Biasanya orang macam ni orang yang bertaubat. Orang yang buat jahat, orang yang dah buat banyak maksiat dalam hidup, tiba-tiba Allah Ta'ala campak hidayah, maka biasanya bila mereka kembali kepada agama, mereka tak nak perkara lain. Mereka hanya nak keselamatan, mereka nak taubat, mereka nak selamat di akhirat, mereka nak bertaubat pada Allah, mereka nak beramal. Biasa, orang yang tuntut ilmu dengan cara ni adalah orang yang bertaubat daripada dosa. Golongan lain yang biasa menuntut ilmu dengan cara ni adalah apabila mereka dididik dengan keikhlasan niat untuk ilmu bermula daripada kecil. Dua golongan ni sentiasa akan berjaya membentuk niat yang sebegini. Orang macam ni, mereka itu adalah orang yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat, dan mereka dinamakan orang bertakwa. Sebab tu ulama kata penuntut ilmu tergolong dalam golongan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni dia ada sifat takut akan Allah. Dan takut akan Allah ni tergambar pada perbuatan. Apa dia lambang takut akan Allah? Mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat. Sama ada ketaatan itu zahir atau batin, sama ada kemaksiatan itu zahir atau batin. Penuntut ilmu, orang baru nak mengaji. Orang baru nak mengaji. Nak kata mentaati Allah, banyak lagi dilanggar. Nak kata meninggalkan maksiat, banyak lagi dia buat. Tetapi dia ni baru mengaji. Oleh kerana niatnya ikhlas kerana Allah, walaupun dia tidak mendapat sifat orang yang bertakwa, tetapi digolongkan dalam golongan orang yang bertakwa. Ulama berpendapat penuntut ilmu yang ikhlas kerana Allah, walaupun dia belum mencapai tahap ketakwaan, dia digolongkan dalam golongan orang yang bertakwa. Jadi sahabat rahmati Allah, sucinya niat
menggolongkan manusia tu ke dalam golongan orang bertakwa walaupun dia tidak mempunyai ciri-ciri takwa. Pentingnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Tetapi syarat dia mesti tuntut ilmu hanya kerana Allah. Dia menuntut ilmu hanya kerana untuk akhirat. Dia tidak mahu tidak mahu berniat, tidak ada niat dalam hati dia nak menuntut ilmu tu kerana untuk habuan dunia. Ilmu agama tak ada. Bila tak ada, mereka tergolong dalam golongan orang yang bertakwa walaupun mereka masih belum mempunyai takwa. Apa faedah bertakwa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Kata Allah, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertakwa kepadanya. Sahabat mati Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, apa makna takwa? Anda bagi contoh ringkas dan anda bawa contoh yang agak ringan untuk kita fahami. Contohnya, ni kita kuliah ni tempat lapang ni. Sahabat tengok kat belakang tu dengan apa? Dengan keadaan lapang lah. Kita kuliah tempat lapang. Ni contoh untuk kita memahami sebahagian kecil daripada makna takwa. Tidak keseluruhannya, sebahagian kecil daripada makna takwa. Kita tengah kuliah. Anda tengah kuliah sebut tentang dosa pahala. Sahabat-sahabat tengah dengar kuliah ni tengah khusyuk. Tiba-tiba tengah-tengah kuliah, lalu orang perempuan, tempat terbuka, lalu orang perempuan kat tepi. Orang perempuan ni pula, ini contoh saja. Orang perempuan ni pula, dia ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, dia ni cantik. Yang kedua, dia ni tidak menutup aurat pakaiannya. Bukan saja tidak menutup aurat, bahkan seksa pakaiannya. Cantik, tidak menutup aurat, pakaian yang seksa. Yang ramai-ramai kita tengah kuliah ni, laki lah yang ramai-ramai ni, tengah kuliah ni, soalnya kita nak pandang ke tak pandang? Soalan, nak pandang ke tak pandang perempuan ni? Baik, oleh kerana anda tak dapat nak berinteraksi dengan viewer, anda jawab terus lah. Kalaulah ada dalam kalangan kita dengan kuliah ni, dengar je soalan tadi, tak pandang. Yang tu nama dia menipu. Kerana apa? Kerana keinginan kepada wanita ni adalah lumrah. Dia bukan boleh dibuang. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, kata Allah. Dihiaskan dalam hati lelaki itu kesukaan kepada syahwat, kecenderungan kepada keduniaan. Yang pertama Allah Ta'ala sebut nisa, perempuan. Artinya kemahuan kepada orang perempuan itu adalah satu perkara yang Allah Ta'ala letak dalam diri lelaki. Mustahil perkara itu boleh dibuang. Kalau tak ada tu mungkin LGBT lah kot. ataupun LGBT lah kalau tak ada. Laki suka lelaki, itu jarang berlaku lah. Perkara yang pelik lah. Tapi asasnya setiap lelaki bila perasan ada orang perempuan, dia akan terasa dalam hati nak tengok tu mesti ada. Nak tengok mesti ada orang lelaki. Tapi tengok ke tak tengok, itu jawapan yang perlu dijawab. Mungkin kita ni akan kata, tak tengok. Kenapa tak tengok? Sebab kita selalu datang kuliah agama. Orang duduk sebelah kita ni, duduk tengok kita ni, Allah warak dia ni, selalu datang kuliah agama, hebat mengaji agama. Jadi kita nampak, kita ni malu untuk buat dosa, untuk melihat kepada perempuan tadi kerana dilihat oleh lelaki lain. Sahabat-sahabat kalau tanya Ana pun, Ustaz tengok tak? Ana jawab tak tengok. Takkan nak tengok dalam keadaan tengah kuliah. Janganlah kita melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat itu menyebabkan kita masuk dengan ke Allah tu. Tengah-tengah kuliah cakap tentang dosa ni, mata duk menilau tengok perempuan tu. Subhanallah. Siapa nak percaya ustaz macam tu? Ustaz cakap tentang dosa pun tengok dosa. Bila kita duduk di hadapan manusia, ada kemungkinan besar untuk kita selamat daripada dosa kerana malu dengan manusia. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang, duduk seorang-seorang kat rumah, tiba-tiba perempuan tadi lalu, nak tengok, mesti nak tengok. Tengok ke tak tengok? Masing-masing dengan jawapan masing-masing. Masing-masing dengan jawapan masing-masing. Semua ada jawapan dia. Tetapi andai katalah kita je tahu jawapan tu, orang lain tak tahu. Orang lain jangan nak teka untuk orang lain. Tekaan kepada orang akan menimbulkan buruk sangka. Kita sendiri jawab pada diri kita. Tengok ke tak tengok? Kalau kita tahu, kalau aku seorang lah, memang aku tengok. Andai kata itulah jawapan kita, artinya kita tidak mempunyai ketakwaan.
Kenapa? Kerana ketakwaan ni adalah sifat takut kepada Allah. Mereka tidak akan melakukan maksiat di hadapan manusia. Mereka juga tidak akan melakukan maksiat di belakang manusia. Kerana mereka meninggalkan maksiat bukan kerana manusia, bahkan kerana takut akan Allah. Dia memahami bahawasanya Allah memandangnya dalam keadaan dia bersama dengan manusia. Dia memahami bahawasanya Allah memandang dia ketika dia tidak bersama dengan manusia, sehingga sama ada manusia ataupun tidak ada manusia, dia akan menjaga dirinya daripada maksiat. Ini contoh mudah. Ini contoh mudah ketakwaan. Artinya bukan senang untuk mendapat ketakwaan, bukan senang. Tetapi seseorang yang mencapai ketakwaan, maka janjinya innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai, menyayangi orang yang bertakwa. Penuntut ilmu, kita baru nak tuntut ni, kita ni baru nak tuntut ilmu ni, mampu ke nak bersifat begitu? Subhanallah, tak mampu kita. Tetapi kalaulah menuntut itu niatnya ikhlas kerana Allah, kerana akhirat, walaupun kita belum mencapai tahap seperti orang yang bertakwa, digolongkan juga dalam golongan orang yang bertakwa. Walaupun kita masih tak mampu, maka kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang bertakwa. Kita ni orang tuntut ilmu ikhlas kerana Allah, ikhlas kerana akhirat, mereka digolongkan dalam golongan orang yang bertakwa, walaupun kita masih tidak mempunyai ciri-ciri orang yang bertakwa yang sebenarnya. Dan firman Allah Ta'ala, apa kebaikan takwa lagi? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nampak macam sangkut-sangkut. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan lain kita pada pagi ini. Sahabat-sahabat yang perasan ada sangkut-sangkut tu, sahabat-sahabat beritahulah 2-3 hari ni memang ada masalah dengan line. Jadi mohon moga-moga sahabat-sahabat semua berdoa supaya supaya kuliah pada pagi ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua kata Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tuntutlah kamu akan bekal, sebaik-baik bekal untuk kamu tuntut atas muka dunia ni adalah ketakwaan. Tajuk ni sahabat-sahabat kita sentuh ketika mukadimah hari tu. Kita pula kata Allah Ta'ala kata ayat yang sama dan kita menghuraikan ayat tersebut. Bila Allah Ta'ala kata sangkut sikit, ia memang sangkut, doakan moga-moga Allah Ta'ala permudahkan lain pada pagi ni. Baik. Tazawwadu artinya kumpullah bekal. Bekal ni akhirat. Bekal ni benda akhirat, sebab kita nak kumpul bekal untuk akhirat. Tetapi ada orang yang kumpul bekal dia untuk dunia. Salah ke kumpul bekal dunia? Jawapannya dia tak salah. Tak salah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi masakiniha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Hamparan artinya tempat yang boleh berjalan. Nak pergi mana boleh pergi. Dia tak jadi macam batu tajam semua nak pijak kat mana. Dunia ni, bumi ni tempat manusia boleh berjalan di atasnya. Tempat yang dimudahkan kepada manusia untuk berjalan di atasnya. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah di atasnya. Berjalanlah di atas muka bumi, tak ada masalah. Wa kulu min rizqih. Makanlah daripada rezeki-rezeki yang telah diberikan. Apa saja yang ada atas muka bumi, makan, tak ada masalah. Allah tak larang pun. Artinya boleh. Nak kumpul rumah banyak boleh. Satu dekat Selayang, satu dekat Kuala Lumpur, satu dekat Kedah, satu dekat Pahang. Boleh, tak ada masalah. Nak kumpul harta, nak kumpul tanah sampai ratus ribu ekar, boleh, tak ada masalah. Nak kumpul isteri sampai 4, boleh. Cumanya nak kumpul tu jangan dengan jalan haram, sudah. Tak ada masalah. Nak kumpul lah banyak mana, kumpul dengan jalan halal. Salah? Tak salah. Cuma Allah Ta'ala nak beritahu, dalam banyak-banyak yang kita kumpul itu, kumpullah apa nak kumpul. Tetapi Allah Ta'ala minta satu perkara, kumpul ketakwaan itu lebih penting. Artinya, apabila kita mempunyai, kita mula mengumpul, dalam kehidupan kita ni, semua perkara ni kita kumpul dah. Setiap orang ada harta, ada rumah, itu kumpul lah tu. Ada kereta, ada motor, kumpul simpanan. Perkara-perkara yang diluaskan oleh Allah Ta'ala ni, semua orang dah kumpul. Semua orang mula kumpul. Soalnya sekarang ni, dalam keadaan semua perkara ni diberi keluasan oleh Allah, yang Allah Ta'ala minta satu tu, kumpul ke tak kumpul?
kita perlu memahami, andai kata semua perkara ni kita mula kumpul, tetapi yang kita tak kumpul adalah ketakwaan, we are in a very big trouble. Cakap cukup putih yang main lah hari puasa ni. Seorang je lah visual ada gangguan. InsyaAllah kita dengar je lah. Kalau visual tak visual gangguan, kita mendengar je. Kita berada dalam masalah yang sangat besar apabila kita mengumpul barang yang Allah Ta'ala luaskan dalam keadaan kita gagal untuk mengumpul barang yang Allah Ta'ala suruh. Sebab tu Allah Ta'ala kata, tazawwadu fa inna kharazadi taqwa. Tuntutlah ilmu, tuntutlah kumpullah sesuatu. Sebaik-baik perkara yang kamu kena kumpul adalah ketakwaan pada Allah, takut pada Allah. Sahabat-sahabat nanti Allah, kerana itulah kalau kita tak mampu capai darjat ketakwaan yang sebenar, jadi penuntut ilmu agama yang ikhlas, mereka juga dimasukkan oleh Allah dalam golongan penuntut ilmu. Dalam golongan orang yang bertakwa. Itu golongan yang pertama. Itu golongan yang pertama. Golongan yang menuntut ilmu yang pertama. Dan makna takwa itu, huraian tentang makna takwa. Dan kalau kita tengok dalam, kadang-kadang kita tengok tergelak juga. Kita tengok dalam surat khabar, bila ditanya ciri-ciri lelaki idaman, ciri-ciri suami idaman, beriman dan bertakwa. Yang duk cakap tu, seluar tak pakai tu. Yang duk cakap tu, tudung tak pakai. Yang duk cakap tu, baju subhanallah tak cukup kain. Tapi mendambakan seorang suami yang bertakwa. Sahabat, orang, okey, kita tinggalkan isu orang nak cari suami bertakwa ni. Isunya, kalaulah seseorang itu dalam keadaan fasik, dia fasik, dia tidak akan mampu duduk dengan orang bertakwa kerana mereka akan mempunyai matlamat hidup yang berbeza. Orang fasik tak tahan duduk orang bertakwa. Mereka nak berhibur, tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa memilih untuk menjadi hamba. Mereka nak kepada dunia, mereka memilih kepada akhirat. Jadi kalau duk tulis dalam surat khabar, duk kata nak lelaki bertakwa beriman, tapi dia sendiri tidak terurus keimanan dan ketakwaan, kehambaan kepada Allah, kata-kata itu adalah keluar daripada mulut yang tidak memahami erti ketakwaan. Sehingga duk senang kata nak lelaki beriman, nak lelaki bertakwa. Begitu juga dengan lelaki. Kalau semayang pun tak, itu pun tak, ini pun tak, mendambakan isteri yang bertakwa, maka itu adalah sebutan yang palsu. Apa makna ketakwaan? Seringkasnya, dan makna takwa itu ialah mengerjakan ketaatan serta menjauhkan daripada maksiat, seperti yang akan disebutkan nanti dalam kitab ni. Ringkasnya, erti ketakwaan adalah ketakwaan hanya satu perkataan, satu kalimah. Kalimah itu mencerminkan perbuatan. Orang yang disebut sebagai orang bertakwa, dia tercermin pada perbuatan di dua perkara. Mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat. Kalau seseorang itu tidak mempunyai mengerjakan ketaatan, tidak mempunyai meninggalkan maksiat, dia tidak layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Andai kata seseorang itu mengimpikan orang yang bertakwa, maka pada diri orang tersebut mesti ada dua sifat. Melaksanakan ketaatan, meninggalkan maksiat. Kataan palsu. Itu tujuan pertama. Jadi ada orang tuntut ilmu memang betul-betul kerana Allah, memang betul-betul kerana akhirat. Tidak ada sedikit pun dalam hati dia niat untuk mencapai keduniaan dengan ilmu agama. Orang macam ni tergolong dalam golongan orang bertakwa. Tengok tujuan yang kedua. Suara okey, gambar kurang sikit. Ya, kita ada masalah lain. Moga-moga suara ni boleh sampai kepada sahabat-sahabat. Biasanya line Ana ni tak ada masalah, tapi hari ni Rashid Hussein, hari ni video ni kelabu sebab line kot. Tempat ni biasanya tak ada masalah dengan line. Tapi semalam dah berlaku dijengka, line mula problem. Kat sini pun hari ni bermula kot. Tapi kita doakan kepada Allah, moga Allah nak lancarkan kuliah agama kita pada pagi ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan. Baik, boleh Rashid Hussein. Doakan sama-sama supaya Allah Ta'ala permudahkan kuliah pada pagi ni. Baik, itu tujuan yang pertama. Itu golongan yang pertama. Kita tengok pula Imam Ghazali kategorikan golongan yang kedua. Golongan ni golongan yang ramai. Dan golongan ni adalah golongan kemungkinan kita sebahagian daripada golongan ni. Tujuan kedua. Seseorang yang menuntut ilmu untuk menolong kehidupannya di dunia ini. Cuba tengok. Jelas kata Imam Ghazali. Apa tujuan tuntut ilmu agama? Dia tuntut ilmu agama untuk menolong kehidupannya di dunia ini. Ilmu-ilmu yang kita tuntut berupa ilmu dunia, tak kira lah ilmu apa pun. Ilmu yang kita ambil dekat universiti ke, yang kita belajar di kampung ke, yang kita belajar dari pemerhatian ke. Tujuan kita belajar ilmu-ilmu dunia ni adalah untuk
membantu kehidupan kita. Orang mengaji ilmu berniaga untuk membantu kehidupan dia. Orang mengaji di universiti untuk dapat kerja, untuk membantu kehidupan dia. Orang yang mengaji ilmu agama, ni Imam Ghazali. Imam Ghazali kata orang yang mengaji ilmu agama untuk menolong kehidupan dia di dunia ini, seperti orang mengaji ilmu dunia untuk membantu kehidupan mereka. Sama. Orang mengaji ilmu dunia untuk membantu kehidupan mereka. Tiba-tiba ada orang mengaji ilmu agama, tujuannya untuk membantu kehidupannya di dunia ini. Satu. Yang kedua, tujuannya, kalau ada tujuan lain, untuk mendapat kemuliaan. Di sebalik ilmu agama banyak kemuliaan. Orang panggil ustaz, orang hormat, diletakkan di tempat yang mulia di kalangan masyarakat. Kadang-kadang menjadi tempat rujuk, kadang-kadang menjadi ikon, kadang-kadang macam-macam perkara. Di sebalik ilmu agama terdapat banyak kemuliaan. Kemuliaan itu akan datang. Tetapi andai kata seseorang itu menuntut ilmu agama, tujuannya untuk mendapat kemuliaan, Imam Ghazali kata termasuk dalam golongan yang kedua. Akibat kita tak baca lagi, kita golongkan dulu. Orang ngaji ilmu agama untuk membantu kehidupan di dunia. Yang kedua, orang ngaji ilmu agama untuk mendapat kemuliaan. Yang ketiga, orang ngaji ilmu agama untuk mendapat kemegahan dan harta. Di sebalik ilmu agama ni, bagi mereka yang menuntutnya, bagi mereka yang mendasari, mereka yang bergelumang dengan ilmu agama, menyampaikan dan sebagainya, di sana memang banyak peluang-peluang untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Agama ni dia boleh dipergunakan. Dia boleh dipergunakan untuk menyelamatkan satu kaum. Dia boleh dipergunakan untuk menyelamatkan satu puak yang bersalah. Dia boleh digunakan untuk mengelirukan orang. Jadi, di sana banyak peluang oleh orang-orang yang mempunyai ilmu agama ni untuk mendapat kemegahan dan harta. Banyak. Jadi, kemegahan dan harta tu sesuatu yang package. Bagi orang menuntut ilmu agama, kemegahan. Orang akan menghormati, menyanjungi. Itu satu bentuk kemegahan. Jadi orang yang ada ilmu agama tak boleh lari daripada perkara tu. Harta tak boleh lari daripada perkara tu. Tetapi andai kata dia menuntut ilmu agama kerana kemegahan dan harta, itu tiga lah, termasuk dalam golongan ni, maka mereka adalah tersangat jahat. Tengok sahabat, jahat ke tuntut ilmu agama sekadar nak bantu kehidupan? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka mereka adalah tersangat jahat. Untuk ilmu agama tak boleh diniatkan untuk mendapatkan dunia. Tetapi kita ada ilmu agama, kemudian kerana ilmu agama itu orang memerlukan kita, menyebabkan datanglah kemegahan, datang pangkat, itu tak ada masalah. Dan yang bekerja sebagai ustaz kat sekolah tu masalah belaka? Tidak ada masalah. Yang salah bila kita tuntut ilmu, benda ni yang duduk dalam hati. Itu salah. Sebab tu nama ni niat. Macam kita semayang Allahu Akbar, niat dalam hati tu apa? Itu niat. Jadi ketika orang tuntut ilmu agama, niatnya apa? Niatnya dapatkan dunia. Niatnya dapatkan kemegahan, dapatkan harta, dapatkan pangkat. Orang yang mempunyai niat begini tergolong. Tapi kalau kita masa belajar, niatnya ikhlas kerana Allah, salah? Tak salah. Lepas tu bila dah dapat sijil, kemudian ada tawaran kerja, kita pun minta bekerja, salah? Tak salah. Tak salah itu. Tak ada masalah. Kemudian nanti kita akan bincangkan seterusnya lah. Jika ia mengekalkan qasadnya. Mengekalkan qasad artinya niat dia tadi sama ada untuk membantu kehidupan dunia, mendapat kemuliaan, kemegahan dengan harta. Mereka ni jahat ni. Kata ulama, kalau dia mengekalkan qasadnya sedangkan ia mengetahui kelakuannya itu jahat. Maksudnya dia dah letak niat yang salah. Kemudian dia pun belajar dengan niat yang salah, dia belajar ilmu agama, tiba-tiba tengah belajar ada ilmu yang menyebabkan dia ditegur dengan ilmu tersebut, niat kamu ni salah. Niat kamu ni salah. Dia tahu, rupanya salah niat aku ni. Walaupun dia dah tahu salah, kemudian dia kekalkan niatnya tersebut. Walaupun dalam keadaan dia tahu dia salah. Tiba-tiba ia mati tanpa bertaubat pada perbuatannya itu, maka mereka itu mati dalam maksiat dan derhaka. Andai kata dalam tempoh dia menuntut ilmu, niatnya rosak, kerosakan itu telah diketahui, tiba-tiba dia tetap mengekalkan niatnya yang rosak, kemudian ditakdirkan oleh Allah mati dia dalam keadaan dia menuntut ilmu, maka dia menuntut ilmu, dia mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan derhaka. Sebab tu kita tak kata orang mati menuntut ilmu semua baik, belum tentu. Tapi bukan kita nak kata kalau begitu jahat belaka, belum tentu juga. Jahat atau baiknya kematian ketika dia menuntut ilmu agama berdasarkan kepada apa niat yang ada dalam hati dia.
Kalau niat yang ada dalam hati dia jahat, maka walaupun orang nampak kematiannya secara baik, maka matinya tetap mati dalam keadaan yang jahat. Sebab tu pentingnya ketika tuntut ilmu agama, perbaiki niat hari-hari. Sebab di sebalik ilmu agama ada banyak perkara yang memberi kesenangan kepada kehidupan duniawi. Jika mereka sempat bertaubat sebelum mati, lalu mengamalkan ilmunya dengan amal-amal yang soleh. Tapi kalau ditegur, kemudian dia kata, Allah, salah ni aku ni. Kalau salah ni aku ni, maka tak apalah. Aku bertaubat pada Allah. Kemudian dipilih untuk menukar niat kepada niat golongan pertama. Untuk beramal, untuk jadi orang baik. Dia tukar dia punya niat tersebut. Nescaya mereka akan dihubungkan dengan orang yang mendapat kemenangan di dunia dan akhirat. Inilah besarnya rahmat Allah. Inilah besarnya rahmat Allah. Antara besarnya rahmat Allah adalah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita telah melakukan kesalahan. Ni awalnya tuntut ilmu kerana membantu kehidupan dunia. Awalnya tuntut ilmu kerana kerana kemegahan dan pangkat. Awalnya tuntut ilmu kerana harta. Tiba-tiba dia tahu niatnya salah. Lalu diperbaiki niatnya. Apa kebaikannya? Ya. Apabila dia memperbaiki niatnya, lalu dia beramal semula dengan ilmunya, dengan amal-amal yang soleh, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata ulama begini. Dia kata mereka ni akan digolongkan semula dengan golongan orang yang mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Golongan mana? Golongan pertama. Sedangkan dia bermula dengan perkara yang salah. Sampai tengah jalan, dia taubat, kemudian dia berubah. Pangkat dia sama tinggi dengan pangkat orang yang tak pernah melakukan kesalahan tersebut. Subhanallah. Ini nak cerita kaya Allah. Anu, tolong cas ni. Bateri dia habis lah. Nanti habis nak pakai. Orang ni cas kat bawah. Dia punya apa? Dia punya charger ada kat bawah tu. Perlahan lah. Orang ni akan digolongkan dengan golongan pertama. Sahabat mati Allah. Ni nak tunjuk Allah Ta'ala kaya ni. Allah Ta'ala maha kaya. Baik, contoh. Kita kaya. Kita ada duit 10 juta. Contoh je lah. Duit tak ada ni bagi contoh je. Contoh ni boleh sebut berapa je. Kita ada duit yang banyak. Kemudian, sebahagian daripada duit kita ni, kita buat rumah. Luas rumah tu seekar. Kita beli tanah seekar, kita buat rumah seekar. Lalu, kononnya kita ada 10 juta. Rumah seekar ni makan 2 juta. Tinggal 8 juta. Baik, kemudian siap buat rumah, kemudian kita bakar rumah tu. Terasa tak galat, kata orang faham? Galat ni artinya, habis harta aku. Terasa tak? Terasa. Sebab apa? Sebab harta kita yang banyak, bila digunakan, dia jadi luak. Luak ni artinya berkurang. Bila kita guna, berkurang. Bila kita guna, berkurang. Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa ni adalah sebahagian daripada milik dia. Dosa ni Allah punya. Allah Ta'ala boleh beri pada siapa yang dia nak. Lalu bila seorang itu melakukan dosa, Allah beri dosa. Sebahagian daripada perbendaharaannya. Sebahagian daripada apa yang ada sisa. Allah beri. Tiba-tiba dia bertaubat. Allah Ta'ala boleh hapuskan dosa tanpa sedikit pun merosakkan apa yang ada di sisi dia. Nak tunjuk kata kayanya Allah. Nak tunjuk kata betapa Allah Ta'ala maha pengampun. Walaupun asal jahat, tetapi oleh kerana dia bertaubat, digolongkan dengan orang yang pertama. Sebab tu sahabat mati Allah, kita tak risau dengan orang yang jahat pada permulaannya. Yang kita risau adalah pengakhirannya yang jahat. Tak adil kalau kita nak hukum orang tu mesti semua sama belaka. Tak adil. Kenapa tak adil? Kerana manusia lahir pada garis permulaan yang berbeza. Ada yang lahir dalam keadaan baik dah. Ayah baik, mak baik, keluarga baik, tok nenek baik. Ada lahir dalam keadaan keluarga dia rosak binasa. Ayah sak dadah, maknya. Subhanallah. Masya Allah. Kemudian apabila dua kanak-kanak ni lahir, maka dah pastinya yang duduk dalam keluarga yang baik mendapat tarbiyah kebaikan ni daripada awal. Tetapi orang yang lahir dalam keluarga yang jahat ni, dan keluarga yang tidak tersusun ni, mendapat pendidikan yang sangat berbeza. Jadi bila mereka membesar, maka kalau kebaikan itu diletakkan pada satu ukuran, tak adil. Sebab itulah nak jadi manusia yang baik, umat Islam yang baik, bukannya kita kena menjadi sebaik orang lain. Yang diperlukan adalah kita hanya perlu menjadi lebih baik daripada diri kita hari ini. Itu je.
Kita hari ni mesti baik daripada semalam. Sama tak dengan orang? Tak sama dengan orang. Tak sama dengan orang. Kerana garis permulaan kita berbeza, maka kita tak perlu untuk compete. Dunia bukan satu competition dengan manusia. Dunia ni tempat satu perjalanan kita. Perjalanan menuju Allah. Bagaimana kita boleh memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Kesalahan kita pada hari ni taubat. Tak perlu nak jadi sebaik orang, semua orang kena jadi ulama. Tidak. Allah Ta'ala dah tentukan nasib tu semua baik. Atas pilihan kita lah untuk menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua ni, mereka ni mati dalam keadaan tersebut. Kenapa? Kena kat kain. Nanti habis kuliah dulu. Nanti dulu. Jika mereka sempat bertaubat sebelum mati, lalu mengamalkan ilmu dengan amal yang soleh, nescaya mereka akan dihubungkan dengan orang yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kerana orang yang bertaubat daripada dosa adalah seperti orang tiada berdosa, kata ulama. Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala boleh letakkan mereka ni dalam golongan orang yang soleh semula, walaupun asal dosa. Orang yang bertaubat daripada dosa, dia seperti orang yang tidak ada dosa. At-taibu kaman la zambalah. Orang yang bertaubat adalah seperti orang yang tidak ada dosa. Sebab tu taubat tu penting. Kita pendosa. Tak, kita pendosa, semua orang pendosa. Yang penting adalah apabila kita melakukan dosa, maka kita bertaubat. Bila kita melakukan taubat, maka sebenarnya kita tergolong dalam golongan orang yang dikasihi juga oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Taala kata, tengok, sesungguhnya Allah mencintai golongan petaubat. Kerana sifat manusia itu pendosa, Allah Ta'ala tak kata sesungguhnya Allah mencintai golongan orang tak buat dosa. Allah tak kata begitu. Tapi Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Dalam ayat itu Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbul dalam ayat ni disebut ni, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai, mengasihi orang yang bertaubat, banyak bertaubat kepadanya, dan juga mereka yang bersuci daripada najis dosa. Baik. Allah Ta'ala sebut dia mencintai orang bertaubat. Kenapa? Allah Ta'ala memang telah menjadikan manusia dalam keadaan lemah. Kita memang lemah. Tidak dinafikan kita lemah. Tak nafi kita lemah. Apabila kita dalam keadaan lemah, yang paling mengetahui kita lemah adalah Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengharapkan untuk kita tidak melakukan dosa. Tidak. Yang Allah Ta'ala harapkan adalah bila berlaku dosa, repent. Bila berlaku dosa, bertaubat. Kerana Allah Ta'ala tahu kita lemah, maka Allah Ta'ala menyediakan satu jalan keluar bagi mereka yang melakukan dosa, iaitu taubat. Sebab tu tak boleh nak beri alasan, saya ni banyak dosa, saya tak boleh nak dekat dengan Allah. Tak boleh bagi alasan begitu. Memang orang yang berdosa itulah yang dimohon, yang dituntut oleh Allah untuk mereka bertaubat. Dan taubat itulah jalan untuk manusia itu mendapat kasih sayang Allah. Jadi semua orang dalam dunia ni, semua orang, tak kira jahat baik, tak kira lahir daripada keluarga yang mana pun, mempunyai peluang yang sama untuk mendapat kasih sayang Allah. Kerana semua orang boleh bertaubat kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin, dan dia mencintai, mengasihi orang yang mutatahhirin, orang yang sentiasa membersihkan diri. Sahabat mati Allah, orang yang kita, walaupun kita dah bertaubat lah, jatuh balik dalam dosa. Kadang-kadang kita pun pening, ya Allah, aku dah taubat, kenapa jatuh balik dalam dosa? Aku naknya lah jadi orang tak buat dosa. Agak mustahil seseorang itu tidak langsung melakukan dosa. Mustahil. Kerana kita manusia lemah. Jadi, tetapi kita memperbaiki, mutatahhirin, masih bersihkan diri daripada dosa, bersihkan hati, kita bersihkan kita punya mata, kita bersihkan kita punya telinga. Walaupun terdampak kekotoran, maka bersih. Proses pembersihan ni adalah satu proses yang dikasihi oleh Allah. Jadi sebaik-baik manusia, nak baik macam mana? Kita ni pendosa. Adalah pangkat-pangkat yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang tarik, bagi orang yang kurniakan jazbah untuk mereka. Bagi kita orang awam, maka tidak ada jalan lain. Berterusan bertaubat, berterusan membersihkan diri. Jatuh bersih balik. Macam kita pakai baju lah, sahabat. Macam kita pakai baju. Kita pakai seluar, kemudian kita jalan tempat yang kotor. Allah, kotor pula seluar ni. Kemudian apa kita buat? Pergi cari air, basuh. Allah, letihnya basuh seluar. Ni nak pergi majlis pula ni. Tapi basuh juga.
basuh juga. Kemudian jalan lagi, kena lagi kotor. Nak biar? Nak taklah, dah 2 kali basuh pun kotor juga. Kita takkan biar. Kenapa? Kerana kita nak pergi majlis. Sama ada 10 kali pun kotor, kalau seluar ni dah kotor sangat, kita akan tukar seluar lain. Supaya apabila kita sampai ke majlis tersebut, maka kita dalam keadaan yang bersih. Dunia ni, apabila kotor bersih. Kenapa? Takkan kita nak biarkan kekotoran tersebut. Sebab kita dalam satu perjalanan nak pergi kepada satu majlis besar. Majlis apa dia? Majlis menghukum setiap individu terhadap segala perbuatan atas muka dunia. Jadi perbuatan menyucikan diri pada setiap masa adalah perbuatan yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat mati Allah, orang tuntut ilmu dengan niat yang salah. Tak apalah, itu permulaannya. Tapi kalau mereka memilih untuk bertaubat dan beramal semula dengan amal mereka, sebab ilmu memang untuk amal. Asalnya agama ni kenapa tuntut ilmu? Kerana nak beramal. Orang yang nak beramal tidak mampu kecuali dia kena ada ilmu. Maka bagaimana nak ada ilmu? Kena mengaji. Jadi orang yang mengaji itu asalnya untuk beramal. Sebab itulah kalau ada orang mengaji untuk berhujah, maka niatnya dah rosak. Orang yang suka sangat buat dialog, berhujah situ, berhujah sini. Sebenarnya apa tujuan tuntut ilmu? Adakah Islam melarang hujah? Tidak, Islam tidak melarang hujah. Islam cuma melarang untuk menunjukkan diri itu lebih baik. Apabila ada khilaf di kalangan mazhab, manakah ulama-ulama mazhab yang menyalahkan ulama lain? Tak ada. Mereka berterusan berpegang dengan mazhab mereka tanpa pernah mengkondemkan mazhab lain. Kecualilah mazhab itu telah terkeluar daripada aturan Quran. Telah terkeluar daripada landasan-landasan syarak. Selain pada itu, setakat khilafiyah. Perkara khilafiyah, mereka menerimanya itu berbeza-beza. Tetapi apabila seseorang itu mengaji dengan tujuan nak berhujah, ini wasak. Nanti kita akan belajar tentang perkara tersebut. Itu yang dikata mendahului rakan-rakan. Menuntut ilmu agama untuk dilihat lebih hebat daripada orang. Untuk dilihat hebat berhujah. Boleh keluar banyak ayat Quran. Boleh keluar banyak hadis. Boleh keluar banyak kalam ulama. Boleh keluar banyak ayat-ayat bahasa Arab. Tetapi membawa manusia kepada kejahatan. Suka berbahas. Suka mengeji. Suka menunjukkan kelemahan orang lain. Yang ni rosak niat dalam ibadah. Yang ni rosak. Kenapa? Kerana dalam Islam mengaji untuk beramal. Maka mengajilah untuk beramal. Jangan mengaji untuk sesuatu yang lain selain daripada amal. Mereka yang berterusan memperbaiki niatnya, insya-Allah Allah Taala akan jaga niat dia. Keuntungan dia mati dalam kasih Allah. Cuba tengok 3 golongan ni. Yang tadi Allah Taala kata innallaha yuhibbut muttaqin. Golongan yang pertama, walaupun seorang itu tidak ada ketakwaan kerana baru mengaji ilmu agama, tapi kerana keikhlasan dia dimasukkan dalam golongan orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, Allah mencintai orang yang sentiasa menyucikan diri. 2 golongan ni, satu pentaubat, satu menyucikan diri. Pentaubat artinya walaupun dia jatuh dalam kesalahan, tetapi dia faham yang dia ni adalah orang yang tak mampu, maka dia segera kembali pada Allah. Mutatahhirin, orang yang walaupun dia tahu diri dia kotor, dia tetap memaksa diri untuk bersihkan diri kerana dia tahu satu hari nanti dia akan bertemu dengan Allah. Hajatnya dia nak bertemu dengan Allah dalam keadaan dirinya dah bersih. 3 golongan ni Allah Ta'ala sebut Allah kasihi mereka. Sahabat mati Allah, apa lagi yang lebih besar daripada kita mendapat kasih sayang Allah? Hidupan ni sempit. Semua nak kena berebut. Kalau kita merebut apa yang direbut oleh orang ramai, masa kita habis. Sedangkan kalau kita tak berebut pun, rezeki untuk kita ada. Ada tugas besar kita hidup atas muka dunia. Tugasnya untuk menjadi hamba kepada Allah. Maka apabila kita hidup nak jadi hamba, kita punya matlamat, cara kerja, cara bercakap, cara kita melayan dunia berbeza daripada orang yang tidak mempunyai matlamat yang jelas. Kita ada matlamat yang jelas. Kita nak keluar daripada dunia ni dalam keadaan Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba. Kita nak keluar daripada dunia ni dalam keadaan dosa kita diampunkan. Kita nak keluar daripada dunia ni dalam keadaan kita mengumpul banyaknya pahala. Kita nak keluar daripada dunia ni dalam keadaan kita tidak mempunyai masalah yang besar dengan manusia. Harap-harapnya tak adalah masalah yang berkait dengan manusia. Supaya bila kita keluar dengan dunia ni, kita keluar dalam keadaan yang tenang. Jadikanlah dunia sebagai sangkar.
Supaya apabila kita keluar daripada sangkar ni, kita akan menjadi manusia yang bebas. Bebas daripada apa? Bebas daripada taklif, bebas daripada dosa, bakal dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Balik pada hadis niat. Balik pada niat untuk ilmu. Terlajak agak jauh. Emosi. Pengkuliah ni bahaya emosi lah. Apabila dia bercakap menggunakan emosi tu, kadang-kadang dia tak ada halangan tu, cakap sambil cakap tu dah hilang tajuk lah. Baik, kita balik pada tajuk. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahmat Ismail. Ramai alhamdulillah pada hari ni. Baik, kita sambung sikit lagi. Jadi Imam Ghazali kategorikan manusia ni apabila mencari ilmu agama, yang pertama untuk akhirat. Alhamdulillah puak ni, alhamdulillah golongan ni baik. Yang kedua menuntut ilmu kerana dunia. Yang ni kalaulah dah diberitahu kepada dia benda tu tak boleh, tapi dikekalkan juga, mati dalam keadaan tersebut, dia mati dalam keadaan derhaka dan maksiat. Sebab itulah kena jaga elok anak-anak kita yang tengah mengaji kat universiti tu, perbaiki niat mereka. Tempat mereka mengaji tu tak ada masalah. Masalah tu pada niat. Cuma nak sebut semalam, yang membentuk niat bukan dia seorang. Yang bentuk niat awalnya mak ayah. Daripada kecil awang duk mengaji ilmu agama ni, kena beritahu sungguh-sungguh nak jadi hamba pada Allah. Sedarkan diri dia daripada kecil dia hamba pada Allah. Ada tanggungjawab yang dia kena buat. Dia tak boleh ikut orang yang tidak ada iman. Lepas mak ayah membentuk niat, bila dia masuk sekolah, guru membentuk niat. Guru ketika mengajar anak murid, tolong sebut tentang perkara akhirat. Nak pula kalau anak murid yang mengaji agama, janganlah guru-guru mengajar anak-anak untuk menjadikan agama sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunia. Sebut pada mereka. Sebab guru juga membentuk niat anak-anak. Guru juga sebahagian daripada sistem pendidikan. Sistem pendidikan juga memainkan peranan untuk membentuk anak-anak. Masyarakat juga memainkan peranan untuk bentuk anak-anak. Maka mereka semua perlu menyumbang kepada memberi peringatan niat yang ikhlas kepada Allah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah mereka yang menuntut ilmu agama tetapi kerana keduniaan. Sampai waktunya mereka akan berubah. Kadang-kadang perubahan tu kerana hidayah daripada Allah, tapi kadang-kadang adalah kerana kesedaran yang daripada diri. Kadang-kadang tak sedar, yang tak sedar ni bahaya ni, mati terus dalam keadaan maksiat. Jadi teman-teman Allah, nak kira sekadar tu dulu kuliah pada pagi ni. 7 ke 3 tak sempat lah. Walaupun masa kita agak awal, masih 7.48 malam. Malam. Malam dah boleh buka dah ni. 7.48 pagi. Tapi tujuan yang ketiga ni, dia satu bab yang kalau dipisah-pisahkan, penyampaiannya kurang bernas. Terima kasih Ustaz, sama-sama jengka faham video kurang jelas tapi suara alhamdulillah jelas. Ustaz dan sahabat-sahabat semua, mohon doakan saya terus istiqamah dengan Islam. Saya nak kumpul bekalan untuk akhirat walaupun tanpa imam halal. Tanpa imam halal saya. Al-Fatihah. Mungkin dia adalah seorang isteri yang telah pun kematian suami. Kita doakan moga Puan Nur Angelia binti Abdullah dipermudahkan urusannya oleh Allah, mampu untuk mengumpul sebanyak-banyak bekal untuk selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, banyak sahabat-sahabat yang komen dalam ni, ana mohon maaf kalau tak mampu untuk menjawab semua yang memberi salam dalam ni ana jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam itu adalah doa kepada mereka yang memberi salam dan mereka yang menjawab salam. Anda doakan kepada siapa yang memberi salam dalam ni dan anda doakan supaya dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doakan juga urusan di Seri Hafiz Al-Banna ni dipermudahkan oleh Allah, kerana kita sedang berhadapan dengan isu kos yang agak besar untuk menyiapkan pondok di Pulau Raya ni dan juga menyiapkan sekolah di Jengka Seri Hafiz Al-Banna. Jadi sahabat-sahabat yang mempunyai kemampuan boleh bantu untuk like mudah, like share itu sangat mudah. Tapi sesiapa yang mampu untuk membantu pada sudut kewangan untuk pengurusan dan juga untuk pembangunan, maka boleh melakukan demikian. Di atas tu ada nombor akaun, cuma tak jelas. Dalam komen tu ada juga nombor akaun, dan siapa-siapa yang nak terus membantu maka boleh PM tepi dalam messenger Seri Hafiz Al-Banna. InsyaAllah ada sahabat yang akan menjawab segala persoalan urusan untuk membantu Seri Hafiz Al-Banna. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat,
dalam tempoh 2-3 hari ni, 4-5 hari ni apabila kita mulakan kuliah selepas subuh ni Cikgu Jun Alhamdulillah bersama kita pagi ni. Semalam duk cari kitab, dah jumpa Cikgu Jun kitab memang kena order online sekarang.